KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran Didik TV KPM hari ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Pendidikan Khas. Jadi hari ini apa agaknya tema yang akan dibawa oleh Didik TV KPM? Kalau ikut di awal siaran tadi, cikgu main congkak, main batu seremban. Sebelum kita ceritakan tema, apa kata kita berkenalan dulu dengan guru pada hari ini. Ayo sama-sama kita saksikan profil guru. Hello. Apa khabar semua murid-murid? Itu dia. Kita dah berkenalan dengan Cikgu Zul yang jauh kita bawa dari Melaka. Dan hari ini Cikgu Zul dan Kak Yuyu tak berdua. Kami turut ditemani oleh jurubahasa iaitu Cikgu Suhaili yang kami bawakan dari SK Pendidikan Khas Kampung Baru Kuala Lumpur. Cikgu Suhaili, lambai sikit cikgu. Itu dia, kita berkenalan dengan Cikgu Suhaili. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini untuk mempermudah carakan mata pelajaran pendidikan khas bertemakan permainan tradisional. Jadi Cikgu Zul, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik Kak Yuyu. Kak Seronok. Yuyu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Seronok Kak Yuyu dengar muzik tradisional pada awal siaran tadi. Ya. Cikgu Zul, mungkin boleh terangkan kepada murid-murid pada hari ini apa agaknya yang kita nak belajar? Okey, baik Kak Yuyu. Pada hari ini, anak-anak murid yang berada di rumah, pada hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik Kak Yuyu, iaitu topik permainan tradisional. Tetapi dalam topik ini kita akan belajar suku kata tertutup. Yang mana Kak Yuyu, anak-anak murid di rumah, pada hari ini anda akan bersama dengan Cikgu Zul. Kita akan belajar bagaimana untuk mengenal pasti dan menyalin suku kata tertutup Kak Yuyu pada hari ini. Itu dia. Kak Yuyu percaya ramai murid-murid di rumah ketika ini tertanya-tanya, apakah maksud suku kata tertutup? Mungkin Cikgu Zul boleh jelaskan sedikit? Okey, baik Kak Yuyu. Sebelum kita memulakan penjelasan tentang suku kata tutup pada hari ini, jom Kak Yuyu kita ke depan, kita lihat dulu gambar-gambar yang berada di hadapan. Baik Kak Yuyu, ke hadapan ini kita lihat ada gambar-gambar yang sangat menarik. 5 gambar yang telah kita sediakan di hadapan dan anak-anak murid di rumah juga pasti sudah lihat apa yang gambar dia ada sini. Jadi Kak Yuyu, saya nak tanyalah Kak Yuyu, nak kaitkan soalan Kak Yuyu tadi, apa yang dikatakan suka tutup untuk belajar pada hari ini. Kita lihat gambar ini terlebih dahulu. Okey Kak Yuyu, saya nak tanya Kak Yuyu, agak-agak Kak Yuyu tahu tak apakah gambar yang pertama ini? Tak silap Kak Yuyu, galah panjang. Okey, betul Kak Yuyu. Ini adalah permainan galah panjang. Yang kedua Kak Yuyu, apa dia? Kalau zaman Kak Yuyu dulu, Kak Yuyu panggil ni lompat getah. Ya, tepat sekali. Nampaknya Kak Yuyu ni dia ada pengalaman kat anak-anak murid. Dan cikgu pasti, anak-anak murid di rumah juga pasti ada pengalaman bermain dengan permainan-permainan tradisional. Ya, betul. Gambar yang ketiga Kak Yuyu, saya rasa Kak Yuyu mesti tak dapat kenal pasti gambar apakah yang ketiga ini. Okey. Kalau dulu kita panggil main lompat-lompat lah cikgu. Tapi yang tepatnya apa cikgu? Okey, yang ini dipanggil Kak Yuyu, kalau kita tengok gambar ini adalah permainan lompat tikus. Kita susun tangan itu. Itu adalah lompat tikus. Okey, yang keempat Kak Yuyu, gambar apa Kak Yuyu? Ni Kak Yuyu boleh jawab. 20 tahun dulu Kak Yuyu dah main dah ni. Batu seremban. Ya, betul. Hebatlah Kak Yuyu. Pasti Kak Yuyu tahu. Okey, yang kelima gambar apa Kak Yuyu? Yang ini
congkak, cikgu. Permainan congkak. Nampaknya Kak Yuyu dan anak-anak murid semua tahu apa yang gambar yang ada depan dan sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini yang kita nak belajar tentang tajuk permainan tradisional dan kita nak belajar bagaimana nak kenal pasti bahawa yang kita belajar bahasa Melayu tahun ini adalah untuk menekasi suku kata tertutup. Dan suku kata tertutup selepas ini saya akan beritahu Kak Yuyu apakah yang dia kenal pasti, apakah yang dimaksudkan, dan anak-anak murid di rumah kena tahu bagaimana untuk kenal pasti suku kata tertutup berdasarkan perkataan dan ayat yang telah ditetapkan Kak Yu. Nanti saya akan terangkan dalam yang seterusnya Kak Yu apa yang kita nak kenal pasti suku kata tertutup sebentar Baik, tadi Kak Yu. Cikgu Zul. Jadi saya Okey. percaya dengan kepakaran Cikgu Zul dalam pendidikan khas, murid-murid pendidikan khas di rumah serta ibu bapa boleh turut serta bagi mata pelajaran kita pada hari ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda masih menonton Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan khas bahasa Melayu permainan tradisional. Sebenarnya Kak Yuyu tadi bila nampak gambar batu seremban dan juga congkak mengimbau kembalilah zaman ketika masih kecil, seringkali bermain dengan permainan tradisional sebegini, dan Kak Yuyu percaya bahawa permainan ini tak lekang di zaman dan perlu diajari dan diingati kepada generasi muda. Jadi hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita tentang suku kata. Apa yang dimaksudkan suku kata tertutup sebentar tadi? Ayuh sama-sama kita terus bersama dengan Cikgu Zul. Jom Cikgu. Okey, terima kasih kepada Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah yang masih setia bersama kita Kak Yuyu untuk belajar dengan seronoknya bagi subjek bahasa Melayu dengan pembawaan tajuk kita pada hari ini adalah permainan tradisional, dan fokus kita adalah untuk kita belajar apakah yang dikatakan suku kata tertutup. Tadi Kak Yu tanya apa yang dikatakan suku kata tertutup. Macam tak pernah dengar je. Anak-anak di murid di rumah mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Jadi hari ini Cikgu Zul hadir untuk sama anak-anak di semua di rumah yang melihat bersama. Kita akan belajar apakah yang dikatakan dengan suku kata tertutup. Jadi Kak Yuyu dah bersedia? Dah Cikgu. Anak-anak murid di rumah pun juga dah bersedia. Baik, pada hari ini Cikgu Zul akan terangkan dulu apakah yang dikatakan suku kata tertutup. Cikgu Zul akan terangkan dulu maksud suku kata tertutup. Baik, anak-anak di rumah, kalau kita lihat suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Kak Yuyu, yang mana kita kata suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. Maksudnya kat sini Kak Yuyu adalah ayat atau perkataan tersebut akhirnya ada huruf konsonan. Jadi anak-anak murid di rumah pun kena tahu setiap perkataan mesti diakhiri dengan huruf konsonan. Dan suku kata tertutup biasanya dalam jumlah abjad yang ganjil. Kita tengok contoh perkataan Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah. Contoh yang pertama adalah untuk. U-N-T-U-K. Nampak tak? Akhir sekali ayat perkataan tersebut hurufnya adalah huruf konsonan. Huruf apa tu Kak Yuyu? K. Huruf K, ya. Anak-anak murid di rumah, K adalah huruf konsonan. Yang kedua, perkataan beg, B-E-G. Dan anak-anak di rumah, G juga adalah huruf konsonan. Kita tengok di akhir perkataan tersebut adalah huruf G. Manakala perkataan kambing, K-A-M-B-I-N-G.
ayat terakhir tu huruf apa Kak Yuyu? Huruf G, cikgu. Huruf G ialah huruf Konsonan. konsonan. Jadi anak-anak, itulah yang dimaksudkan dengan suku kata tertutup, yang mana suku kata atau perkataan yang diakhiri dengan huruf konsonan. Tapi Kak Yuyu dan anak-anak di rumah, pada hari ini kita akan cuba untuk memfokuskan dua jenis pola suku kata tertutup. Jadi kita kena pasti betul-betul. Jadi hari ini Cikgu Zul akan ajar anak-anak di rumah bersama Kak Yuyu di sini. Kita akan fokus kepada dua jenis pola suku kata tertutup. Jadi kita sudah bersedia untuk tahu lagi Kak Yuyu? Sudah, cikgu. Sudah. Jadi anak-anak di rumah juga sudah bersedia untuk kita teruskan. Okey, baik. Cikgu Zul akan terangkan apakah jenis pola suku kata tertutup yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi hari ini Cikgu Zul ingin memfokuskan anak-anak bahawa dua jenis pola suku kata. Yang pertama, vokal konsonan. VK dan singkatannya vokal konsonan, pola dia. Yang kedua, konsonan vokal konsonan. KVK. Jadi maksudnya kat situ, vokal konsonan Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah, V adalah huruf vokal di akhir dan K adalah huruf konsonan. Dan konsonan vokal konsonan adalah K adalah huruf konsonan, V adalah huruf vokal dan K adalah huruf konsonan. Jom kita lihat apa suku kata yang sesuai dengan dua pola suku kata ini. Yang pertama Kak Yuyu, kalau kita lihat VK adalah suku kata yang saya bagi contoh adalah bermain. Kalau kita tengok BERMAIN. Kalau tengok kita hijaukan di sini, dua ayat terakhir adalah satu huruf vokal, satu huruf konsonan. Dan yang kedua, konsonan vokal konsonan. Contoh suku kata dia adalah saya ambil perkataan congkak. Okey, kalau kita lihat congkak, K-A-K. Ayat perkataan huruf akhir di perkataan ini adalah K adalah huruf konsonan, A adalah huruf vokal dan K adalah huruf konsonan. Jadi dua pola ini dia banyak pola Kak Yuyu. Dan anak-anak murid banyak pola, jenis-jenis pola. Tapi hari ini cikgu nak anak-anak murid di rumah fokus kepada dua jenis pola ini. Jadi cikgu ulang semula vokal konsonan. Contoh suku kata dia adalah bermain. Macam mana Cikgu Zul nak tahu dia VK? Tengok Cikgu Zul hijaukan Kak Yuyu. IN. Kan tadi kita kata maksud dia adalah hujung ayat atau hujung perkataan tersebut mesti huruf konsonan. Tetapi jenis pola yang kita nak adalah IN, VK dan KAK, konsonan, vokal, konsonan. Jadi cikgu, itulah. Mungkin kita boleh imbau kembali, mungkin ada di antara murid-murid yang terlupa. Vokal hurufnya ada 5. A, E, I, O, U. Dan selain daripada A, E, I, O, U, iaitu abjad ganjil lain, dipanggil konsonan. Jadi kepada murid-murid, jangan lupa 5 huruf yang merupakan vokal adalah A, E, I, O, U. Betul kan cikgu? Betul. Baik cikgu, kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Okey, baik. Dan kita lihat semula, kalau kita tengok tadi Kak Yuyu sudah terangkan bahawa huruf vokal ada 5. A, E, I, O, U. Dan cikgu yakin semua anak murid di rumah kena tahu, kena faham yang huruf vokal 5 ini sudah letak di dalam kepala kita. Selain daripada huruf 5 ini, kita panggil dia adalah konsonan. Jadi saya nak tanyalah Kak Yuyu, boleh tak bagi saya satu contoh huruf yang konsonan? B, lagi, C, lagi, D, lagi, F, lagi, G. Yes, bagus. Dan anak-anak murid di rumah, Cikgu Zul yakin dan pasti anda semua tahu huruf-huruf konsonan. Manakala huruf vokal pula, Kak Yuyu, boleh tak Kak Yuyu bagi satu perkataan yang melibatkan haiwan yang mana huruf vokal bermula dengan huruf A? Arnab. Arnab. Baguslah Kak Yuyu sebut Arnab. Jadi kalau huruf-huruf vokal yang lain A, E. Kalau E, apa perkataan yang sesuai Kak Yuyu? Emak. Emak. Kalau I? Itik. Itik. Bagus Kak Yuyu. Kalau lepas I, O. Apa Kak Yuyu? Obor. Obor. Dan yang terakhir?
You apa Kak Yu? Ular. Ular, sangat bagus Kak Yu. Jadi kita kena pasti kalau kita dah tahu itu adalah konsonan, kalau kita dah tahu itu adalah vokal, maka kita akan tahu apakah yang dimaksudkan dengan pola suku kata tertutup. Dan saya nak anak-anak murid kena tahu, jangan pening-pening kepala, jangan susah-susahkan kepala, fokus kepada dua pola suku kata ini, iaitu V, K dan K, V, K. Jadi itulah yang untuk kita faham tentang tajuk untuk penerangan tentang konsonan huruf tertutup ini Kak Yuyu. Itu dia. Sangat tertib tutur kata Cikgu Zul kerana bagi pendidikan khas sebagaimana dimaklumkan sebelum kami masuk studio lagi. Kata-kata Cikgu Zul lontarkan perlu jelas, tersusun dan perlahan agar mudah difahami oleh murid-murid. Kak Yuyu percaya murid-murid pun seronok. Ibu bapa jangan lupa terus beri bimbingan. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Allah, lamanya tak main batu seremban ni. Nasib skill masih kekal utuh dan padu 100% untuk saya. Assalamualaikum semua, anda masih lagi menonton Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Zul ditemani dengan jurubahasa iaitu Cikgu Suhaili. Jadi Cikgu Zul, apa agaknya pembelajaran kita yang lanjutnya? Okey, baik. Terima kasih Kak Yu dan anak-anak murid di rumah. Sebentar tadi kita dah belajar dah Kak Yu apa yang dikatakan tentang suku kata tertutup, apa jenis-jenis pola suku kata. Jadi selepas kita dah belajar semua tu Kak Yu dan anak murid di rumah semua dah faham, dah jelas, Kak Yu pun dah faham tadi cikgu terangkan, kita akan teruskan dengan aktiviti pengukuhan. Nak tengok anak-anak murid di rumah dengan Kak Yu faham atau tidak apa yang kita belajar tadi. Alamak, Kak Yuyu yang diuji ke? Kak Yuyu dan bersama anak-anak murid di rumah boleh mencuba bersama. Baik. Okey. Jadi Cikgu, Kak Yuyu dah bersedia. Di mana agaknya kita nak mulakan latihan kita? Okey, baik. Jadi Kak Yuyu dah bersedia, anak-anak murid di rumah sudah bersedia. Ayuh, kita bergerak ke sana, kita tengok latihan yang diberikan. Baik, Cikgu. Okey, baik Kak Yuyu. Kalau kita tengok di sini adalah kita akan cuba buat satu latihan menyalin semula. Menyalin semula apa tu Kak Yuyu? Nak tahu tak menyalin semula apa? Cikgu Zul terangkan. Okey, baik Kak Yuyu. Jadi anak-anak murid di rumah, kita akan menyalin semula suku kata tertutup berdasarkan ayat yang telah disediakan. Baik. Jadi Kak Yu sudah bersedia? Sudah. Anak-anak murid di rumah sudah bersedia? Kalau dah bersedia, jom kita lihat di sana. Kita tengok pada ayat pertama Kak Yu. Cuba Kak Yu baca ayat yang pertama. Baik. Azman bermain congkak. Ya, Azman bermain congkak. Di dalam ayat pertama itu Kak Yuyu, apakah ayat atau apakah perkataan yang ada suku kata tertutup jenis pola vokal konsonan? Baik. Kak Yuyu kenal pasti dulu, kemudian kalau dah kenal pasti, baru Kak Yuyu salin tulis di bawah itu. Vokal konsonan. Vokal konsonan. Vokal konsonan. Kak Yuyu pilih satu je ya? Satu sahaja. Baik, Kak Yuyu pilih perkataan congkak. Betul ke cikgu? Wah, hebatlah Kak Yuyu, dia dapat jawab dengan betul dan tepat. Cikgu Zul nak bagi 5 markah pada Terima Kak kasih, Yuyu cikgu. dan anak-anak murid di rumah yang berjaya juga menjawab 5 markah untuk anak-anak murid di rumah. Jadi Kak Yuyu, soalan pertama Kak Yuyu boleh jawab sebab Kak Yuyu faham apa yang Cikgu Zul ajar tadi dan anak-anak murid di rumah faham apa yang Cikgu Zul ajar tadi. Kita cuba soalan yang kedua, agak mencabar sikit Kak Yuyu, agak mencabar sikit anak murid rumah. Kita cuba lihat ayat yang kedua. Cuba Kak Yuyu baca. Baik. Permainan galah panjang paling popular. Baik, permainan galah panjang paling popular. Macam biasa Kak Yuyu dan anak murid di rumah, dalam ayat ini
boleh tak Kak Yuyu kenal pasti yang manakah perkataan yang mempunyai pola suku kata tertutup dalam kategori vokal konsonan, vokal konsonan. Ada 2 perkataan di situ. Baik. Cuba Kak Yuyu dan anak murid di rumah kenal pasti, kemudian dah kenal pasti, salin di bawah. Baik, cikgu. KVK. 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 Dan KVK. Ya, nampaknya Kak Yuyu dan anak murid di rumah makin hebatlah sampai dia beli 3 ayat. Jadi Kak Yuyu sila salin 2 ayat saja di bawah itu. Baik, cikgu. Okey. Kak Yuyu pilih perkataan galah Baik. dan juga perkataan popular. Betul ke cikgu? Ya, hebat. Nampaknya Kak Yuyu jawab dengan betul dan tepat sekali, yang mana LAH iaitu galah dan LAR iaitu popular, yang mana masing-masing membawa maksud kepada suku kata tertutup KVK. KVK, K tadi apa Kak Yuyu? Konsonan. V tadi apa? Vokal. Bagus anak-anak. Jadi Kak Yuyu dan anak-anak di rumah dah kenal pasti apa yang diterjemahkan dengan huruf K dan apa yang diterjemahkan dengan huruf B. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Ini mesti Kak Yuyu tak boleh jawab lah. Okay, silakan Kak Yuyu baca. Kakak pandai bermain lompat tinggi. Okey, ayat yang ketiga, kakak pandai bermain lompat tinggi. Jadi dekat situ ada satu perkataan VK iaitu vocal consonant dan ada satu perkataan consonant vocal consonant. Cuba Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah jawab soalan ini. Kalau cikgu kata soalan ini susah, dengan ilmu yang Cikgu Zul sendiri beri kepada saya, Baik. saya percaya saya faham. Silakan Kak Yuyu. Baik, untuk vocal consonant, Kak Yuyu rasa perkataan kakak juga boleh diambil sebagai vocal consonant. Okey, bagus. Seterusnya consonant vocal consonant. Untuk consonant vocal consonant, pandai tak boleh salah ni. Yang betul adalah lompat. Bagus, lompat. Kalau Kak Yuyu dan anak-anak murid yakin dengan jawapan itu, sila salin di bawah. Baik, cikgu. Vocal consonant, suku kata tertutupnya kakak dengan mengambil huruf A dan K. Okey, Seterusnya perkataan bagi KVK, Kak Yuyu pilih lompat yang mengambil huruf A, P, A dan T. Wah, hebatlah Kak Yuyu dan anak-anak di rumah. Dekat sini jawapan yang Kak Yuyu salin dan itu adalah jawapan yang Kak Yuyu yakin ia adalah betul. Maka jawapan soalan ketiga Kak Yuyu adalah tepat dan betul. Terima kasih, 10 Cikgu Zul. markah untuk Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita teruskan soalan yang seterusnya, di sini bermaksud Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah dah faham, dah tahu apakah yang dikatakan suku kata tertutup. Yang mana suku kata tertutup pada hari ini yang kita belajar adalah jenis pola vokal konsonan yang pertama dan pola yang kedua adalah konsonan vokal konsonan. Jadi di soalan nombor 3 tu, bila keluar vokal konsonan, Kak Yuyu dan anak murid di rumah dapat jawab dengan mudah. Dan keluar KVK dan dapat jawab dengan mudah juga. Bermaksud di situ, Kak Yuyu dan anak murid di rumah fokus, faham apa yang Cikgu Zul ajar sebentar tadi. Dan yang terakhir, Makin panjang ayatnya. yang terakhir ni adalah kita mahu melihat ansur maju. Kita mahu melihat sama ada anak-anak murid ni boleh tak diuji dengan lebih mendalam sikit. Okey, cuba baca ayat yang terakhir Kak Yu. Agak panjang sikit ayat Baik, ni Kak Cikgu Yu. Zul. Murid perempuan gemar bermain permainan batu seremban. Okey, murid perempuan gemar bermain permainan batu seremban. Jadi dekat bawah tu ada 4 tempat kosong. Yang mana ada vokal konsonan, ada 2. Dan konsonan vokal konsonan ada 2.
Cikgu Baik. Zul nak Kak Yuyu kenal pasti betul-betul ayat mana yang dua ada vokal konsonan dan ayat mana lagi dua yang ada konsonan vokal konsonan. Silakan Kak Yuyu. Baik Cikgu Zul. Untuk menjawab soalan Cikgu Zul bagi vokal konsonan terlebih dahulu, Kak Yuyu percaya jawapannya adalah di perkataan perempuan Baik. dan juga perkataan bermain. Kenapa Kak Yuyu pilih perempuan dan bermain? Apa sebab Kerana dia? huruf A adalah vokal bagi Bagus. perempuan dan Bagus. N adalah konsonan. Bagus. Manakala bagi perkataan bermain, huruf I adalah vokal dan Bagus. huruf N adalah konsonan. Kalau saya nak kata batu itu Kak Yuyu sebagai vokal konsonan, betul atau salah? Yang mana cikgu? Batu? Perkataan batu. Terbalik cikgu. Yang Terbalik. itu konsonan vokal. Bagusnya Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah boleh kenal pasti dan boleh ubah suai sama ada dia terbalik atau tidak. Sebab apa? Yang vokal konsonan, konsonan vokal konsonan berdiri atas huruf-huruf yang telah ditetapkan. Jadi KVK di mana pula Kak Yuyu? KVK, Kak Yuyu pilih perkataan murid dan juga gemar. Murid dan gemar. Kenapa murid itu sebagai KVK? Huruf R adalah konsonan, I adalah vokal dan D adalah konsonan. Baik. Manakala bagi gemar, M adalah konsonan, Baik. A adalah vokal dan R adalah konsonan. Hebat betul lah. Jadi kalau Kak Yuyu yakin, sila salin Kak Yuyu. Baik cikgu. Kak Yuyu terpaksa tunduk seketika. Okey, tak Kita apa. minta kamera zoomkan saja di tangan Kak Yuyu. Okey, yang pertama Ah. bermain. Yang kedua Okey. hebatlah nampaknya Kak Yuyu dan anak-anak murid di rumah dapat jawab keempat-empat soalan ini dengan cemerlang, Betul. dengan baik, dan keseluruhan pembelajaran pada hari ini Kak Yuyu dan anak-anak murid dapat menguasai dengan sebaiknya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Zul di atas ilmu yang diberikan kepada murid-murid dan juga Kak Yuyu sendiri banyak belajar daripada Cikgu Zul hari ini. Kak Yuyu dengar Cikgu Zul ada nak hadiahkan pantun untuk murid-murid di rumah. Sebentar. Sebelum itu Cikgu, sumberku. Ya, jadi anak-anak murid di rumah kalau ingin mendapatkan bahan-bahan ini, jangan lupa kita melayari di portal Sumberku. Jadi anak-anak boleh belajar dan mendapatkan bahan di situ. Jangan lupa. Hadiah pantun jangan dilupakan Cikgu. Okey, adakah- Janji tetap janji. Kak Yuyu sudah bersedia? Sudah Cikgu. Okey, dengarkan Kak Yuyu. Cantik rama dipuja ratu, bagai gemala istana syurgawi. Mari bersama kita bersatu, semarakkan semula permainan tradisi. Ewa. Pujangga merawi, manisan dijamu, kisah daing, kuat berzikir, permainan tradisi, permainan ilmu, mampu bersaing di era mutakhir. Silakan Kak Yuyu. Kak Yuyu beli ya Cikgu. Silakan. Pohon pauh pinggiran raya, Istana Dewi tidak bertangga. Rancangkan teguh pilar budaya, permainan tradisi, khazanah berharga. Tak cukup satu, Kak Yuyu beli dua pantun Cikgu. Silakan Kak Yuyu. Ukiran kayu dijaga selia, burung cecawi bersarang di bawah. Bangsa Melayu dipersada mulia, permainan tradisi, penjana maruah. Itu dia Cikgu. Baik Cikgu, selesai pembelajaran kita hari ini bagi pendidikan khas bahasa Melayu bertemakan permainan tradisional. Kak Yuyu kira murid-murid dapat menggarap pelbagai ilmu pada hari ini bersama dengan Cikgu Zul dan juga Cikgu Su. Baik, kita jumpa lagi di lain siaran insya-Allah di TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM